Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, lamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab An-Nasahah Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Tajuk dia Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Baik, malam ni sambungan dianya ialah berbelas kasihanlah terhadap kaum muslimin. Kita sambung situ. Semua ada kitab kan? Alhamdulillah. Nah, tengok rojok kitab belakang. Tajuk dianya berbelas kasihanlah terhadap kaum muslimin. Berbelas kasihanlah. Makna berbelas. Berbelah kasihan, ada perasaan kesian belas lah, gitulah ada. Kita kesian belah ke binatang pun kita dapat pahala, lagilah kita berbelas kasihan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia, maka Allah bagi kita banyak rahmat dan kasih sayang. Allah pun sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ini kan saudara. Kita kan saudara seagama, bukan saudara serahim. Tetapi kita masuk surga bukan dengan keturunan, tetapi kita masuk surga dengan keimanan. Tidak ada orang boleh masuk surga dengan keturunan, tak ada. Tapi dia boleh masuk surga dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berimanlah ada perasaan belas kasihan. Dia belas kasihan juga dia panggil sifat ihsan. Bila sifat ihsan, kesian belah orang, apa yang dia akan buat? Dia akan bantu, dia akan tolong. Gitu. Kan cerita yang selalu tuan-tuan dengar. Seorang wanita Yahudi itu kan, wanita Yahudi, wanita bukan Yahudi, Bani Israel. Zaman Bani Israel dulu dia kan pelacur, daripada muda sampai tua lah pelacurnya. Lepas tu dia tengok seekor anjing sedang jilat-jilat dan kail-kail di tepi perigi. Ada. Dia pun kesian. Dia kesian tengok anjing. Dia tak kesian pun orang duk langgan dia selama ni tu. Dia pun tak kesian, dia tu ada dosa.
buat kerja haram. Jadi maknanya bila dia kesian ke anjing tu, apa yang dia buat? Dia bagi makan, bagi minum air kepada anjing. Pendek cerita, dia mati, Allah turun malaikat suruh cari pahala dan dosa. Dosa penuh, dosa. Pahalanya tak ada. Nak temu dengan Allah tak ada kebaikan langsung. Allah kata cari lagi. Cari selam, ada, jumpa dua titik je. Apa dia? Titik dia tu, titik kebaikan dia itu, dia kesian ke anjing dan dia beri minum air kepada anjing. Allah kata kalau dia buat macam tu ke makhluk aku yang tak berakal, maka dengan rahmat aku ampunkan semua dosa-dosa dia. Dan maka dia terampun, Allah ampun dosa dia. Dia masuk, dia duduk taraf mana syurga tu tak sekira lah, tapi Allah ampunlah dosa dia. Tak ada dosa lah dia. Tapi janganlah pula tuan-tuan jumpa dengan anjing bagi minum lepas ni, lepas tuan-tuan mati. Tak jadi. Dia cerita tu Allah takdirkan dia begitu. Nak suruh sifat apa? Sifat rahmat, sifat kesian belas ada dengan kita. Ini kita sama kita bergaduh ke main, bertekak, bertegang leher, memaki hamu, caci, apa barang gini. Sama-sama masjid, sama-sama surat, balah berebut pengurusi, lepas kerusi. Tidak di sinilah walaupun berlaku. Tak tahu, tak ada, saya tak tahu. Misal contoh Haji Ibrahim pengurusi sekarang. Takut dia jadi pengurusi. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada. Maka kita tengoklah apa kata Tuhan kita ni. Berbelas kasihan terhadap kaum muslimin adalah suatu perkara yang wajib dan urusan yang pasti. Kata Tuhan kita. Apa dia? Berbelas kasihan. Macam kita tengok ke anak, tengok cucu lah. Sian cucu, sian anak aku ni. Dia ada gitulah. Lagi-lagi orang tua macam tuan-tuan. Saya tak lagi lah. Janggut pun masih hitam lagi. Tengok ke cucu, kesian cucu. Tok tu tak kira lah dia. Dia beli aiskrim, kau pergi apa, kau duka, kau cium, kau. Sama je tuan-tuan. Saya ada tak. Kadang-kadang kalau dia buat tu, kita marah anak kita buat dulu. Anak pula kata, Bi, cucu tu buat gitu. Biarlah. Kami dulu kena marah. Dulu, sekarang lain. Dulu, sekarang biarlah, pecah tak apalah. Dulu belum pecah kita kejar dia, bukan main lah dia. Tak apa, biarlah. Tapi nak sebutnya ada perasaan tu di dalam hati. Lebih-lebih lagi dia kata kita ada belas kasihan ini, lebih-lebih lagi terhadap kaum yang lemah, orang yang lebih rendah daripada kita, yang lebih susah daripada kita. Maknanya orang yang lemah lebih daripada kita, kesian dia. Ataupun kita kesian kerana kemiskinan dia, pagi keluar, balik malam, kesian dia. Tahu tu je Allah bagi rezeki dia. Tapi kena cek lah, ngaji mari masjid kau, semaya kau, haji sedekah kau. Allah suka orang miskin yang bersedekah daripada orang miskin yang kedeku. Allah suka orang miskin yang bersedekah. Saya nak sedekah apa? Saya orang miskin. Memang Allah tak suruh, kalau dah tak ada harta, Allah tak suruh kamu sedekah dengan harta. Ada banyak benda yang kita boleh bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan bukan semestinya kena pergi ambil duit dalam tabung, ambil duit bagi. Tidak.
Kita tak mampu duit, kita bagi apa yang paling kita suka dan kita sayang. Kita cakap dengan orang, nah baik-baik. Gitulah sedekah ni. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak, bukan dikira kebajikan yang sebenarnya hanya kamu memberi benda yang paling kamu sayang. Kalau tidak kamu beri benda yang paling kamu sayang, kamu dia paling sayang. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak ialah perhiasan dunia. Perhiasan anak. Batu kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak pinak kamu adalah fitnah. Allah peringat lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu lalai dengan Allah daripada mengingati Allah. Kerana anak dan harta kamu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikril. Jangan sebab harta anak kita lupa dengan Tuhan. Harta banyak tak bagi masjid, tak boleh. Kita ni orang mukmin, masjid kena pergi. Kona-kona kok mana pun masjid kena pergi. Nah, semayang berjemaah. Nah, biar isteri semayang seorang di rumah. Cuma sekali-sekali nak suruh dia panggil, sebab kadang-kadang dia panggil imamku, gila. Nak semayang sekali ngawuk lah. Jangan banyak-banyak, kuliah keluar Allah cukup. Subuh kuliah keluar Allah, Zuhur kuliah keluar Allah, Asar kuliah keluar Allah, Maghrib kuliah keluar Allah, Isyak kuliah keluar Allah selama 30 tahun kahwin. Isteri cakap, bodoh punya suami aku ni. Nah, kalau aku kahwin dengan ustaz, ada juga inna atainakal kausar. Ketukar lah. Tapi tak salah dah, tak salah. Kuliah keluar Allah tak apa, tak salah. Tidak menghilangkan kedarjatan surah kuliah dengan keluar Allah. Itu cuma ustaz tabur-tabur cerita. Baik. Atau yang sedang ditimpa kesusahan dan kecelakaan. Ada kesian belah dia, orang ni susah, ada masalah, musibah dan sebagainya, kesian dia. Apa yang kita boleh buat? Tabung masjid, tabung surau kita buat. Nah, dapat berapa tak kira lah. Ada orang nak masuk lah. Tabung masjid surau pagi tu hak tetap tu ada lah. Hak nak tolong kawan kita tu. Ada pi musibah ni, tolong. Nah, ada kawan kita masuk hospital, Allah, dah masuk hospital, buat kutipan dana sikit. Dapat 50 riyal, 50 riyal lah kita bawa ke dia. Tak apalah. Orang sakit ni dia terima duit. Jangan main-main. Pak lain dia tak terima. Yalah, apa, terima kasih lah. Ada. Jangan bagi dia puasa segak lega segar dah, seronoklah dia. Tapi kalau kita tawar dia, nak duit ke nak sihat lagi. Oh, dia cakap nak dua-dua. Selalu. Nak sihat rasa je buat. Dia tak sihat lah. Lepas sihat sikit dia kata nak duit. Ada. Baik. Orang yang tidak mempunyai sifat belas kasihan, dengan orang yang tidak mempunyai sifat belas kasihan ketika melihat kaum muslimin sedang berada dalam kesusahan dan kecelakaan adalah orang yang berhati bengis. Tuan kita sebut. Berhati bengis. Kerak hati tu. Orang banking tidak nak menangis, tidak nak sedih, tak ada adan muka. Dia gitulah. Dia banking. Yang hatinya telah diselaputi oleh sifat kekerasan. Tak ada perasaan kesian belah kat orang ni. Jangan. Dan tercabut daripadanya sifat rahmat. Itu benar yang paling besar. Tercabut daripada hati dia sifat rahmat. Rahmat tu kasih sayang Allah lah. Atau kesian belah kat orang tu rahmat Tuhan lah.
Ketahuilah bahawa sifat rahmat itu tidak akan dicabut dari hati seseorang melainkan sesudah orang itu dikira seseorang yang celaka dan derhaka. Tak kesian ke orang. Tak ada perasaan kesian belas. Macam kita lah tak ada kesian belas tengok orang di Palestina tu. Tak ada nak baca doa gapo, biar gila dia pergi ikut dia aja. Tak boleh. Itu sesama muslim. Sebab tu bila kita baca minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, kita dapat pahala besar tu. Sebab kita doa seluruh orang yang beriman di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ni. Lelaki ke perempuan yang beriman, berilah mereka rahmat ya Allah, ataupun yang hidup ataupun yang mati. Kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata tuan kita tadi, kita ulang balik. Ketahuilah bahawa sifat rahmat itu tidak akan dicabut dari hati seseorang melainkan sesudah orang itu dikira seseorang yang celaka dan durhaka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa. Allah tutup hati dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup pendengaran dia dan penglihatan dia. Allah tutup belaka. Hati Allah tutup. Telinga Allah tak dengarkan, bukan pekak, tapi tak dengar keluhan orang, cerita orang yang baik-baik tak nak dengar. Dia duk nampak benda yang buruk-buruk. Itu penyakit yang paling berat lah, bila Allah tutupkan hati dia tu. Demikian maksud dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok hadis tu ada di bawah ke di mana nanti. Seterusnya, jika terdapat pula dalam diri seseorang yang bengis dan berhati keras, itu sifat-sifat keji. Yang bengis dan berhati keras ke hati. Ada. Kalau orang panggil panas baran. Marah yang melampau-lampau. Biasa ustaz selalu orang minta, ustaz doa suami saya ni panas baran. Suami awak panas baran. Dia tak tahu aku pun panas baran juga. Tapi orang perempuan ni dialah ke suami yang panas baran. Ketika dia marah keluar mata-mata tu, merah mata-mata, tak panas baran. Tak apalah, sama-sama lah, tapi kita kuranglah kemarahan ni. Sebab tu ada sahabat Nabi pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada aku ya Rasulullah, ajar ilmu yang aku takkan ambil dengan orang lain, ataupun dia ada cara lain. Dia kata, ajarkan kepada aku satu ilmu yang aku akan beramalkan sampai bila-bila ya Rasulullah. Nabi tengok orang tu, la taghdab. Nabi kata, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Dia kata ulang lagi. Nabi ulang lagi, la taghdab, jangan kamu marah. Marah ni memanglah marah ni tuan-tuan, dia mudah panas hati. Syaitan mudah masuk. Muka kita pun jadi lain. Orang kita semua dia jadi tegar. Muka kita merah, mata kita merah. Dia mudah syaitan nak masuk ke hati. Tu jadi macam-macam. Walau baik asalnya, tapi bukan mari nak marah apa yang datang dia pukul sampai aku hati, mati orang tu. Dia dengan anak, dengan isteri lagu tu tumbuk pada isteri itu. Jelas sekali-sekala biasalah. Kita hidup suami isteri ni. Janganlah siapa tumbuk. Tumbuk dinding cukup. Tapi tak berani, mungkin dia sakit dinding. Tak sedap debel lah kita. Tak debel mana pun. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata la taghdab, maknanya jangan kamu marah. Nak lawan marah ni ke dia? Wudu. Tengah-tengah marah ambil wudu, boleh ke? Tak boleh. Tapi kalau boleh ambil, bagus.
Ada Haji Ibrahim jangan garang sangat tahu. Lah tahu ambil air semaya. Kalau marah sambil berdiri, mau duduk. Sebab tu latihan Nabi ajar hati kita supaya lembut apa? Zikirlah. Apa yang boleh menyebabkan kita jadi lembut hati? Afdal zikir yang pertama, yang paling tinggi zikir itu ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca. Sekadar mana yang tuan-tuan mampu buat, 100, 200. Buat. Sikit pun tak apa, yang penting ada la ilaha illallah. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang lebih utama di kalangan umatku ialah baca Quran. Baca Quran. Orang tua macam tuan-tuan ni, kadang-kadang kita ni otak malah dah nak mikir, kita pencet malah dah serabut. Memanglah kita kalau boleh pencet ni tak nak dah serabut hal. Bukan masalah, memang kita tak nak, saya pun tuan-tuan tak nak dah serabut. Macam kata malah dah nak balas dengan isteri. Serabut. Kita tua-tua ni, saya kalau saya ada waktu lagi lah untuk bekerja. Saya pergi kerja, saya balik tenang, okey, relax. Malah ada benda-benda lain serabut. Cuma otak kita bila dia tak guna, tak apa panggil, tak gilap semua, dia jadi keras. Otak kita jadi keras. Bila otak kita jadi keras, tuan-tuan, kita pun nak sembahyang malah, nak pergi masjid malah. Ada je sakit pinggang, sakit kepala lutut. Alah nak turun tangga. Ni lift kan? Lift, ada lift. Tingkat 5 kan? 5 tingkat. Oh Allah. Nak main 5 tingkat dengan 5 tingkat, dengan naik, dengan turun. Lepas tu tuan-tuan besar pahala. Nah, besar pahala tuan-tuan, turun naik tangga. Nah, bila orang kata amalan yang kita boleh buat untuk hilangkan stres itu, kita kena baca Quran waktu subuh. Tuan baca sebelum subuh atau selepas subuh dan waktu maghrib. Waktu maghrib tuan-tuan tak usah baca Quran. Dengar Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Apabila baca Quran, kamu wa iza quri'al Quran fastami'u lahu, kamu dengar. Nah, Allah suruh kita dengar orang baca Quran. Maka maghrib tadi yang sepatut kita baca Quran, maka kita dengar dulu dalam majlis ilmu, sebab guru mengajar dia baca Quran. Mesti dia baca Quran. Dan dia mengajar itu adalah satu kalam yang terbaik. Mana-manalah, tidak semestinya saya atau siapa-siapa, bila-bila lah, siapa bila-bila lah. Dengar. Nah, yang ni gila kepala otak kita yang semakin rendah, semakin IQ semakin rendah lah panggil. Nah, kita tua, orang tua bukan nak minta pandangnya, duduk dia diam lawak, bagi orang muda bercakap lah. Nah, cakap pun tak berapa betul. Tapi bila kita duduk gila dengan Quran, tak ada satu benda yang boleh memancarkan cahaya otak kita ialah Al-Quran Al-Karim, kalam Allah yang kita selalu baca. Kalau tuan-tuan tak mampu baca Baqarah, Al-Imran, Nisa dan sebagainya, tuan-tuan baca surah-surah yang tuan-tuan mampu. Qul huwallah banyak-banyak kali, Inna A'tayna banyak-banyak kali. Baca surah-surah yang tuan-tuan mampu. Walaupun Tuhan kata tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak. Walaupun cerita Abu Lahab, tapi dia Quran. Ada kelebihan dia, ada darjat dia, ada keistimewaan dia. Ada. Quran. Jangan kata, oh saya kena baca surah Mulk saja untuk dapat cahaya dalam kubur. Tak. Selagi membaca Quran, apapun surah yang ada dalam Al-Quran, kamu akan bercahaya. Walaupun tua-tua baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Memang ada hadis Nabi baca surah Mulk dekat nak tidur, sebelum tidur dan sebagainya.
Nah, kita senang dalam kubur, tetapi kalau baca Quran lebih nas, bercahaya juga dalam kubur. Wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran akan bercahaya di hari akhirat nanti. Siapa baca Quran? Orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan lorong rezeki dia. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri dia jalan lorong. Nah, tapi dia tak dapat rezeki daripada mana-mana Allah bagi. Tak rezeki apa yang datang kepada dia sebab dia orang bertakwa. Orang bertakwa baca Quran. Orang bertakwa ciri yang pertama dengar Quran, baca Quran. Nah, orang mukmin yang sebenar-benarnya ialah orang yang mendengar Al-Quran. Kalau dia benar-benar beriman dengan Allah, dia mesti kena dengar baca Quran. Dengar, tak dengar saja, lebih baik lagi baca. Tapi Allah sebut suruh dengar. Mana dalil? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, kata Allah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, apabila disebut nama Allah gemetar hati dia. Gemetar hati dia orang beriman ni kalau sebut nama Tuhan dia. Kalau dia tengah buat maksiat, dia berhentilah buat maksiat tu. Kalau dia tengah buat kerja, bunyi azan, berhentilah sembahyang Jumaat di masjid no. Nah, apabila dibaca ayat-ayat Allah, dia perhati ayat-ayat Tuhan, tadabbur ayat-ayat Tuhan, maka iman dia bertambah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, kata Allah. Iman dia jadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hidup dia bertawakal kepada Allah. Serah. Selain daripada dia berikhtiar, berusaha, buat apa yang baik, apa semua, itu serah dengan Tuhan. Tak, sebab menjadi wajib. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakkallah kamu kepada Allah sekiranya kamu itu orang yang beriman. Jangan sedak-sedak kita duduk bumi Tuhan ni. Tak, ni bumi dia ni. Dia bagi kita singgah sekejap ni. Dia bagi kita hidup singgah sekejap, siapa masa balik. Mu nak balik esok, mu nak balik di tempat kekal abadiyah senang ke tempat kekal abadiyah susah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian ke syurga, sebahagian lagi ke neraka. Jadi kalau sebahagian ke syurga, sebahagian ke neraka, kalau kena syurga tu tak apa, tapi ke neraka. Sebab apa? Ke neraka dah mau duduk atas dunia dulu, tak ada sikit apa perasaan nak beribadat dengan Allah. Mau mari seronoknya, makan minum, makan minum, makan minum. Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahu. Orang kafir ini mereka makan minum seperti binatang makan minum, tempat duduk dianya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh makan. Benda yang besar juga Allah suruh kita duduk atas dunia ni, kulu washrabu wala tusrifu, jangan membazir makan dan minum. Jangan membazir. Tak, makan makanan yang halal. Kalau kita tak makan, tak cari benda tu, amalan kita rosak, ibadat kita rosak, tempat duduk kitanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makan. Jangan masuk sombak belaka. Kena tengok kehalalannya dan keberkatan. Dia makan ni berkat ya. Dah, bila berkat insya-Allah. Tak sedap buat berkat tu jadi boleh. Tapi kalau sedap makan hak haram, tak ada tepat. Walaupun musmaya hitam, simahum fi wujuhim min asari sujud. Hitam dari kamu bekas sujud dengan Allah, tapi kamu ni jenis makan yang haram. Nah, apatah lagi makan harta orang, curi duit orang, makan harta adik-beradik. Nah,
faraid, balun ke dia saja. Ataupun makanan-makanan yang kita tak kira halal atau haram. Orang yang bukan Islam kita makan dia, kedai-kedai orang bukan Islam kita pergi. Kita pergi. Maksudnya ialah tukar masuk tu kita tak tengok. Sebab dia kadang-kadang ialah dia tu bukan cara tentang kebersihan. Kita kebersihan tu penting. Jaga kebersihan tu penting. Bukan kita nak kata tak boleh makan kedai orang begitu. Bukan. Sebab mereka tidak tahu cara kebersihan orang Islam. Kita kena jaga, kena tengok. Macam kita pergi kedai besar yang orang-orang yang bukan Islam. Tak, okey lah. Tak, yang jenis tidak makanan, tidak. Makanan yang nak masuk dalam mulut kita. Macam tu kedai kopi. Saya selalu tengok orang minum kedai kopi tu jemaah surga ni, tapi tak pernah jemput. Malah lah sebut kan, Haji Ibrahim pun tak pernah ajak pergi minum tu. Tapi tak payahlah. Tak payahlah. Saya bukannya makan malam. Sebab makan malam lah jadi masalah macam-macam penyakit saya. Baik habis itu. Ini sifat orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, mereka mendirikan sembahyang. Ni orang benar-benar beriman sembahyang. Ni ngaku beriman sembahyang malah berbarang. Ngaku punya nama Islam, tak sembahyang apa, tak mari sembahyang. Oh tak apalah, saya ni Allah muda lagi lah, apa lagi lah, biarlah dulu, malulah apa. Tengok. Tak boleh lah lagu tu. Hari ni bukannya waktu imam, bukan tu pengurusi, diberi amanah je untuk jaga masjid surau ni. Kita sebagai hamba Tuhan supaya kita penuhkan masjid kita. Kalau siapa-siapa yang bertanggungjawab, subuh-subuh kalau boleh semua penuh semaya subuh kita. Lah ni orang buat kempen memenuhi semaya subuh penuh masjid. Kita kena buat tuan-tuan. Kita besar macam ni. Panggil semua sahabat-sahabat kita. Saya tanggungjawab kat ni je, tak lagi muat. Tuan-tuan lah pula. Gila cerita, turun naik. Tetapi perlu ingat, kita tak boleh bagi hidayah ke dia, walaupun kita pergi ketuk rumah dia. Hanya Allah yang boleh beri. Tapi usaha kita adalah usaha kita je. Macam tuan-tuan buat kuliah maghrib, kuliah subuh tuan-tuan buat, itu adalah ikhtiar kita buat. Sepatutnya dia marilah, tapi dia tak nak mari juga. Bukan salah kita dah. Dialah jawab di hadapan Allah. Dan kita perlu ingat bahawa kita akan malu bertemu dengan Allah dalam keadaan jahil esok. Tuan-tuan, jangan rasa sombong sangat bila kita bangkit di hadapan Tuhan dalam keadaan kita ni jahil. Banyak persoalan yang Tuhan tanya nanti. Macam ada orang duduk menganjing pasal apa lah ni, pasal orang India tu. Yang kita tanya, subuh berapa rakaat? Dia kata 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Zuhur berapa rakaat zuhur? Zuhur 12. Betul? Subuh 4 rakaat betul? Tu aja berasa siapa buruk dia. Saya tak sebut, saya cakap betul, tu carilah. Sebab sembahyang sunat subuh, sunat muakkadah tu. Pada mazhab lain dia tak ketinggal sunat-sunat. Kita wadak ya azan subuh tak qamat lagi ke, tahu dah nak qamat. Biarlah nanti qamat baru sedap masuk dalam. Patut kita berlomba-lomba sembahyang sunat subuh tu dulu. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Muakkad tu muakkad. Kan ditanya oleh Tuhan esok, kenapa pun tak sembahyang sunat subuh? Haji Ibrahim okey. Haji Ibrahim ya, aku kenal namanya, orang lain betul tak kenal. Kalau kenal belakang sebut belakang. Maknanya tu cuba tanya. Mazhab lain dia semua di Jepun semasa nak muakkad.
Kita pula alim lebih semaya asar, sumpah semaya asar, pun ada semaya sunat. Dah jahil. Nah, dah jahil. Gi Mekah. Gi Mekah. Bukan gi Mekah lah, gi umrah. Memang dalam Masjidil Haram, semaya sunat selepas asar tak apa. Hanya Masjidil Haram saja tak apa semaya sunat selepas asar. Tapi Masjid Nabawi tak ada dah. Dia buka pergi Mekah ke semaya juga. Tengok orang semaya, dia pun semaya juga. Nah, dah tak belajar. Bila orang jawab subuh 4, zuhur 12, asar apa? Asar 4 dia sebut. Maghrib 5. Jangan main-main. Nah, tak ada sebab kita disuka bersaka buruk, cepat sangat kita melenting. Cepat sangat kita melenting. Padahal sebab dia ada amalan dia dah. Memang kena buat lagu tu sebanyak tu dah dia buat. Memang betul lah kalau jawab bagi orang tak mengaji kat tu lah dia benda salah ni. Nah, azan dulu. Mana tuan-tuan azan dulu kok. Azan kau duduk sini. Tak ada azan tak ada azan aku terus. Senang je. Dah malah nak azan. Terus. Okey, right? Mana? Boleh terus. Okey, terus. Sebab gini, kadang-kadang kita pergi tempat lain ada yang azan, ada yang tak azan. Jadi saya tak tahu. Bertukar kan. Jadi kalau tuan-tuan kata kalau azan, berarti ustaz sekejap kita azan. Silalah, fadal. Tapi kalau kata tak apa, kita teruskanlah. Nah, baik. Jadi saya sebut dah sifat ciri-ciri orang yang beriman tadi. Jadi jika terdapat pula dalam diri seseorang yang bengis dan berhati keras itu sifat-sifat keji. Sifat keji ni sifat apa? Takabur. Sombong. Angkuh. Tu dia. Sifat-sifat dia tu. Sombong ni tuan-tuan. Dan dia mari sombong. Sombong ni asbab dia boleh menjadi kufur dan kafir dengan Allah. Nah, bila dia sombong boleh jadi kafir. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis jadi kafir sebab sombong, tak nak ikut perintah Tuhan. Dia rasa dia hebat. Ada. Dia bukan kafir dia tu dengan minum arak, judi, zina dan sebagainya. Dah. Dia sombong. Sebab tu Tuhan kata apa? Tuhan sebut innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka orang sombong. Sombong ni dia rasa dia lebih pada orang lain. Ilmu dia lebih pada orang lain, harta lebih pada orang lain, pakat lebih pada orang lain, besar lebih pada orang lain, kereta besar lebih pada orang lain, motor besar lebih pada orang lain. Apa yang dia rasa lebih pada orang lain, dia akan jadi sombong. Yang lebih-lebih tu semua, kalau dia rasa itu adalah anugerah Allah, dan dia akan jadi Allah hebat demo, Allah rezeki Allah bagi Tuhan. Ya, Allah bagi banyak sangat saya beli motor besar. Motor besar. Umur 60 motor besar tu. Bukan bawa isteri, bawa gawe. Bahaya, jangan bawa. Mana Haji Ibrahim tak tahu lah dia boleh bawa lagi motor besar. Tak boleh dah. Taksi pun tak bawa dah. Dah kita ni tuan-tuan dah. Kita tunggu je makin mari panjang sikit kan. Dah lagi balik. Dah mari tengok tua dah tapi biar dulu lah. Apa gaya duk ajin istighfar astagfirullahalazim. Rupanya kita di tuan-tuan. Saya nak ambil masa sikit. Allah bagi kita tua supaya kita ni banyak bertaubat dengan Tuhan. Kenapa Allah tak matikan kita muda dulu? Macam-macam musibah kita terima masa kita muda. Tapi tak. Tuhan bagi kita tua. Bila tua pula kita sakit, tapi ada je dalam masjid, ada dalam belajar ilmu.
Hak ni lah Tuhan nak apa hak sampai muda kita dulu tu. Sebab bila kita mati dalam keadaan kita beriman yang betul-betul benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sebab kita tengok kan masjid-masjid yang ramai sangat orang tua ni, kes ni. Nah, kes sebab apa? Kes rasa sebab kita ni Allah bagi campak dalam hati kita ada rasa kemanisan halawatul ibadah, halawatul iman, seronok bila dah tu seronok. Ada doa kerja lain seronok masuk masjid surga. Nah, saya tadi ni saja gua ya, saja sebut saya sebut Allah malah lagi ngajar malam. Dah seronok kalau duduk saja. Saya cakap ke isteri saya. Isteri saya kata, "Boleh ke awak duduk saja? Kat 30 tahun lebih awak balik daripada Mesir duduk mengajar, tak okeylah. Tak pergi mengajar, seronok lagi. Kalau duduk pun awak ajak, jom kita pergi makan, jom pergi sana, jom pergi sini." Oh, boleh juga ni. Saya pun pulas-pulas ke beg, mari lagi. Kita tidak tak mari. Seronok pun kita duduk saja rumah semayang. Kalau tidak awak pun tak pergi masjid dah, duduk semayang rumah. Dah lagi mana? Kalau tidak pergi masjid, daripada pergi masjid, dia pergi ngajar. Dia kata, ya Allah juga dia. Aku sayang tu wajib baik kat isteri. Itu yang muda, belum lagi yang tua. Nah, saya ada yang muda je, yang tua saya tak ada. InsyaAllah. Jangan tanyalah, tanya cerita nanti. Baca yang ni. Dia sebut sini tidak ingin bercampur gaul serta mengambil berat tentang urusan orang-orang miskin. Tak cara kat orang miskin ni, tuan-tuan tahu dalam neraka apa? Dalam neraka sakar tahu. Orang miskin, kita ni senang ke, bukannya kaya mana ada lah duit. Tapi kita tak pernah tolong orang miskin. Maka esok di akhirat nanti bila Allah masukkan kita ke dalam syurga, masukkan kita ke dalam neraka, dia pun dekat dengan neraka sakar. Dia kita bertanya, "Masalakakum fi sakar?" Apa sebab kau duduk dalam neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak pernah sembahyang. Golongan yang tak pernah sembahyang, bukan tak sembahyang, bukan kadang di mana bukan sembahyang masuk neraka. Kalau sembahyang jahat masuk neraka wil. Ni tak sembahyang, Islam ngaku beriman, adol masuk dalam neraka sakar. Duduk dalam. Qalu lam nakum minal musallin. Kami tak pernah sembahyang. Ramai tuan-tuan, jangan main-main. Mujur kita ni, alhamdulillah, syukur banyak-banyak dengan Tuhan, jadi orang beriman. Boleh sujud, boleh dengar kuliah. Hak inilah hujah kita di pada mahsyar nanti. Inilah hujah kita dalam kubur nanti pun masa tanya, "Ma rabbuka ma dinuka wa ma imamuka?" Ini kita boleh jawab nanti insya-Allah. Nah, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Tak pernah beri makan kepada orang miskin. Tak pernah beri makan kepada orang miskin. Kedekutnya. Kedekut, bakil, tak hidup masih. Kenapa tak hidup masih Haji Wei? Pernah rasa tak hidup ni? Jangan rasa weh. Biar dia sebut je lah kan. Tak sanggup kita nak merasa tak hidup masih ni. Tapi istilah kepada orang yang kedekut. Nah, istilah kepada orang yang kedekut. Jangan kedekut tuan-tuan, jangan kedekut. Sebab tepat duduk dianya dalam neraka sakar. Jangan bakhil, jangan. Haji bakhil pun dia tak bakhil mana 1000 ke cikgu murni. Nah, tuan-tuan pernah tak sedekah 1000? Tak ada. Mana ada. Biarlah ada untuk dia lah. Mari diri pula ustaz, ada saya. Janganlah. Diam-diam dia. Biar saya kata tak ada, tak apa. Nih, Allah yang tahu, innallaha ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah saja yang tahu dalam hatimu tu. Tersudut diri ustaz jangan cakap gitu. Saya 2000 sebulan saya bagi ke masjid. Saya tak cerita je hari ni sebab ustaz kata tak ada tu saya tak bagi. Jangan. Tak payahlah bang. Okay. Ada letih juga dengan jemaah yang luruh benda ni. Dia panggil apa macam apa, luruh apa macam apa, macam pembaris kan. Jangan. Ada. Tapi
Makna dia tak bagi. Walam nakun nut'imul miskin. Tak pernah beri makan kepada orang miskin. Dalam nak kesakar tuan, jangan main-main. Dalam nak kesakar. Tuhan kata menyesal kita di akhirat nanti itu. Dah baik. Tak ambil berat langsung dengan orang yang miskin. Sebab tu orang miskin ni, pahala kita tu, lupuk pahala kita. Tuan-tuan rasa susah sangat. Apa susah sangat? 2 sekian aku beri hati. 10 riyal. Allah bukan je susah mana. Allah ganti balik. Wa anfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apabila kita infak, Allah bayar baliklah. Yakinlah tu Quran. Nah, ada sini tuan-tuan pernah tak makan batu? Balik-balik ke rumah isteri goreng batu. Ada tak? Goreng batu je. Kenapa awak goreng batu ni? Saya lapar ni. Tak ada duit bang. Ada? Tak pernah kan? Tak pernah mana? Tak pernah. Tidak serupa zaman Sayyidina Umar dulu. Ada rakyat dia goreng batu, anak dia duk menangis, goreng batu tak masuk lagi ke mak, tak lagi, tak masuk lagi ke mak, tak lagi. Lama-lama budak tu tidur dalam kelaparan. Didengar oleh Sayyidina Umar. Pergi sendiri ambil gandum piku atas bahu dia. Bawa pergi ke rumah orang tadi. Ada, hebat Umar. Hebat Umar. Dengar rakyat dia miskin, susah. Pikul sendiri gandum lagi rumah. Kita ada goreng batu? Tak ada. Minum air batu ada? Jangan Haji Ibrahim, kita tua-tua dah tak boleh minum air batu. Kita pula silap. Haji Ibrahim lah. Saya pun dah lagi. Jangan samakan saya dengan dia. Dan orang-orang yang lemah dari golongan kaum muslimin, orang lemah. Orang lemah. Tak kira lah lemah apa pun, tak kira lah. Maka apa dia? Golongan lemah. Lemah apa tu? Puan ni tak lewat kira ni. Yang kata lemah lain jangan. Tapi boleh juga kira lemah pun dia. Boleh masuklah. Faham sendirilah. Mana dah tak tahu kan? Kita cari semula. Ini dia jumpa ni. Maka tunggulah kutukan dan penyingkiran serta kesialan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak cara tadi kau kata. Kita sombong, kita angkuh, tidak campur, tidak ingin bercampur gaul serta mengambil berat dengan urusan orang miskin. Kita tak cara ke orang lemah, maka tunggulah kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika ini berlaku, maka sudah pastilah ia akan terhalau dari pintu rahmat Allah taala. Terhalau, mana pastilah ia jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh daripada rahmat Allah ni, dia tak ada rasa apa. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tengok tuan-tuan lagi lah. Sembahyang maghrib, isyak, subuh. Hak 3 ni kalau boleh jangan tinggal dalam masjid. Kita sembahyang isyak dengan subuh pun seumpama kita beribadat sepanjang malam dah, pahala dia. Bangun lagi sembahyang tahajud, bangun lagi baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya sampai ke subuh. Tuan-tuan bangun pukul 5, bangun pukul 5, cantiklah. Kita subuh sekali, subuh pukul 6, 6.30. Semayang 6.30 tu. 6 apa? Suku. Aku pun tak ingat dah. Mana? Kita bangun pukul 5. Bangun pukul 5, semayanglah, taubatlah. Ya Allah, terima kasihlah bagi aku umur yang macam ni, aku dapat lagi sujud denganmu ya Allah. Kawan-kawan aku mati belaka dah, aku masih hidup lagi. Ada standby sikit, pergi ke masjid. Ada baik.
dan terhitung dalam kumpulan orang-orang yang takabur, yang ingin menandingi sifat kebesaran Tuhan. Orang sombong ni, orang sombong ni dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang takabur dengan Allah. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk syurga selagi ada pada hati seseorang itu sebesar biji sawi dari sifat kebesaran diri, maknanya sombong. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sebesar zarah daripada sifat kesombongan. Kalau ada sombong, Allah haramkan dia daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis setakat tu insya-Allah. Bulan depan Ramadan tak ada kan? Tak ada bulan Ramadan tak ada. Saya pun dah malam mengajar 29 tu, saya dah terima tempat lain lah. Tempat lain dah. Nanti kita jumpa gaya. Gaya ada ke lah? Gaya tu. Nak gaya kan? Lepas gaya. Lepas gaya nak pergi atas pergi haji pula. Zulkaidah tu, Zulhijjah pula, tunggu orang balik haji pula. 5-6 bulan pula lah aku tak mengajar tu. Baik. Tak apalah. Nanti kita sambung pada bab menangis kerana takut kepada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan saya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Habibi, Ya Syafi'i, Ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi.